Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam rancangan tafsir Al-Quran di IKIM FM pilihan utama anda, yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-45 dalam surah Al-Ankabut, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya tuan-tuan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad daripada Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan yang mungkar, dan sesungguhnya ingat akan Allah itu lebih besar, dan Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam siri yang lalu kita telah bincang tentang bagaimana perintah daripada Allah, suruhan Allah untuk membaca Al-Quran kepada Nabi dan juga kepada orang beriman, dan itu juga memberi satu ketenangan, dan juga dalam menghadapi golongan yang engkar, kurang-kurangnya ada sesuatu yang dapat menenangkan jiwa, memberi kekuatan pada diri. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut wa aqimis solah, dan dirikanlah salat. Sebagaimana kita ketahui tuan-tuan, membaca Al-Quran itu merupakan satu amalan yang melibatkan lidah, min fi'lil lisan, daripada perbuatan lidah kita. Itu membaca Quran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bila mana Allah sebut wa aqimis solah, dirikan solat, maka ia merujuk kepada perbuatan jawarih, iaitu fizikal kita. Kalau tadi lidah, ini bagaimana anggota-anggota kita. Dan manusia ni pula ada dia punya anggota yang disebut sebagai panca indera, yang 5 panca indera, iaitu mata untuk melihat, udhun telinga untuk mendengar, hidung untuk bau, lisan, lidah untuk merasa, dan juga kuku-kuku, jari-jari dan sebagainya untuk sentuhan. Maka dengan sebab itu dalam solat ni kita menggunakan keseluruh panca indera kita untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita melakukan sesuatu kebaikan yang memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab apa kita kata solat itu sangat-sangat penting? Kerana solat itu yang melibatkan amalan seluruh anggota kita tadi, yang kita menggunakan seluruh anggota tadi, ianya disebut sebagai imaduddin, sebagai satu tiang kepada agama. Dan solat itu juga memisahkan seorang itu antara iman dan kufur. Maka dengan sebab itulah solat itu berada pada tempat yang paling utama dalam rukun Islam, kerana ia merupakan perkara yang paling-paling utama dalam keadaan ianya tiang kepada agama. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat, mana dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia dianggap sebagai meruntuhkan agama. Tetapi malangnya kalau kita lihat pada hari ini, begitu ramai juga yang tidak mengambil berat soal salat tersebut. Sedangkan dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita satu kewajipan untuk menunaikan salat. Wa aqimis salah, dirikan salat. Kata dalam tafsir Ibn Kathir, bila Allah Ta'ala sebut wa aqimis salah itu, ia merujuk kepada salat itu yang perlu ditunaikan, yang memberi kebaikan
dalam keadaan bila mana orang yang berusaha melaksanakannya bersungguh-sungguh, ia akan memberi kebaikan yang banyak. Antara kebaikannya apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan, yang pertama, bila maksud wa aqimis salah, dirikan salat, merujuk kepada berusaha bersungguh-sungguh untuk mendirikan salat. Sebab dia beza antara menunaikan salat, adaus salah, dengan iqamatus salah. Dia beza. Kalau setakat tunai salat dengan dirikan salat, kalau tunaikan salat sekadar kita buat macam tu saja. Tetapi kalau mendirikan salat, dia mengandungi makna yang lebih mendalam, iaitu kita mendirikan pada waktunya dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan tenang. Dan inilah yang perlu dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimus salah, walaupun di situ soalannya ditujukan kepada Nabi sahaja, tetapi kata Imam Al-Qurtubi, al-khitab huna lin-nabi wa ummatihi, iaitu kata Imam Al-Qurtubi, bila Allah sebut wa aqimus salah, dirikan salat, ianya merujuk kepada Nabi dan juga umatnya, iaitu mendirikan salat dalam pada waktunya, dengan bacaannya yang benar, dengan rokoknya yang betul, dengan sujudnya, dengan duduknya, dengan tasyahudnya, dan dengan keseluruhan syarat-syarat yang dilakukan itu dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Tuan-tuan, itu yang betul-betul maksud dia mendirikan solat. Dan mendirikan solat itulah ia akan membawa kepada inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah seseorang daripada terlibat dalam perkara keji dan mungkar. Tuan-tuan, apa beza antara fahsya' wal munkar? Fahsya' itu, keji itu, dia merujuk kepada benda-benda mungkar yang melibatkan rangsangan nafsu, seksual dan sebagainya. Ini juga yang banyak berlaku, tuan-tuan. Jadi itu fahsya', perkara keji. Manakala mungkar itu dia lebih umum kepada perkara-perkara mungkar yang lain. Jadi di sini menunjukkan betapa ayat ini nak menyatakan solat itu sebagai satu benteng. Dengan mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam pada waktu yang sangat-sangat penting, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan isyak, maknanya kita telah membentengi diri kita, iaitu kita ada connection mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dia membawa hadis Nabi SAW, iaitu bila mana disebut tentang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu solat itu dapat mencegah daripada keji dan mungkar. Kata Imam Qurtubi, dia kata kerana solawat 5 waktu itu ia dapat membersihkan seseorang itu daripada dosa, sebagaimana dibawa hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawm 5 marat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala falidhalika mathalu salawat al-khams yamhullahu bihin al-khataya, ila akhir hadis. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, tidakkah kamu melihat sekiranya di hadapan pintu rumah kamu itu ada sungai yang seseorang itu mandi setiap hari 5 kali, apakah akan ada lagi sisa-sisa kekotoran pada badannya? Maka sahabat Nabi menyatakan, bagaimana la yabqa, tidak lagi ada kesan-kesan daripada kekotoran tersebut bila mana seseorang itu mandi 5 kali sehari. Depan rumah, kita bayangkan tuan-tuan, depan rumah ni ada air mengalir, sungai cantik, indah, elok kan. Kita pun tiap hari 5 kali terjun, bas, mandi, sabun, elok semua. Jadi ada daki tak? Tak ada daki, tuan-tuan. Tak ada daki, hilang habis semua dah. Maka pada ketika itu Nabi SAW menyatakan, falidhalika mathalus salawat al-khams. Itulah perumpamaan bandingan salat 5 waktu. Yang mana salat 5 waktu itu yamhullahu bihinnal khataya, Allah Subhanahu wa taala membersihkan, menghapuskan dosa-dosa. Seumpama orang itu mandi 5 kali sehari, begitu juga solat 5 kali sehari itu dapat membersihkan dosa daripada dirinya. Tuan-tuan, disebut juga Imam Al-Qurtubi tentang bagaimana bila disebut solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu diterjemahkan sebagai keji dan mungkar. Jadi apa itu keji? Keji itu merujuk kepada zina, perbuatan-perbuatan zina yang saya sebut tadi, bagaimana ia melibatkan kesalahan-kesalahan seksual. Dan juga al-munkar itu merujukkan kepada pelbagai al-ma'asi, maksiat-maksiat yang lain yang dilakukan oleh manusia.
yang jauh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita lihat solat yang dilaksanakan itu, kalau dilaksanakan dengan betul, yang disebut sebagai didirikan solat, barulah akan menjadi benteng. Sebab hari ni kadang-kadang kita tengok orang kata solat dah tapi dia buat maksiat juga. Macam mana ni? Solat dah tapi berzina juga, solat dah tapi minum arak juga, solat dah tapi rasuah juga, solat dah tapi ambil riba juga. Maknanya solatnya itu belum lagi didirikan dengan betul, ditunaikan. Orang kata macam melepaskan batuk di tangga saja, ditunaikan saja tapi tidak didirikan dengan betul. Sebab itu kita tak salah solat, salah diri kita yang tak laksanakan dengan cara yang betul. Sebab disebut yang kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini merujuk kepada solat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar adalah solat yang dilakukan dengan cara yang betul, bukan sekadar dia punya tata cara, syarat-syarat rukun dan sebagainya, tetapi juga tentang kualiti solat yang dilakukan itu. Sebab itu kalau kita tuan-tuan, kita solat, tiba-tiba kita dapati diri kita masih lagi terjebak dengan perbuatan keji dan mungkar, maka di situ kita kena melihat balik, muhasabah balik bagaimana keadaan solat kita itu, sempurna atau tak sempurna. Apatah lagi kalau orang itu tak solat, lagi teruklah tuan-tuan, tak solat langsung. Sedangkan solat itu macam disebut solat imaduddin, solat tiang agama. Bagaimana tuan-tuan orang yang tak solat? Bayangkan orang tak solat ni bagaimana keadaannya. Dosa dia lebih-lebih besar, sangat besar. Ada orang kadang dia puas hati, dia kata dia tak berzina, dia tak minum arak, dia tak berjudi, dia kata dia tak mencuri duit orang, tapi dia tak solat. Sebenarnya dosa tak solat itu lebih-lebih besar tuan-tuan, kerana solat itu merupakan sempadan antara iman dan kufur. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara, atau kama qala, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka ia boleh menjadi kufur yang nyata, wal a'yazubillah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, hendaklah kita pastikan dirikan solat dengan cara yang terbaik. Dan solat yang dilaksanakan dengan cara yang terbaik, dia akan dapat benteng, jadi benteng, membentengi diri kita daripada perbuatan yang keji seperti tadi, seperti berzina, juga perbuatan-perbuatan yang lagi perkara-perkara mungkar. Dan bila mana dan dengan penuh, maka itulah yang akan memberi kesan. Dan Husain satu hadis, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, pernah orang tanya Nabi tentang maksud ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, apa maksudnya? Lalu Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hatim daripada Imran bin Husain, iaitu man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Sesiapa yang solatnya tak dapat mencegah daripada yang keji dan mungkar, maka seolah-olah dia tak solat. Maknanya solat tak dapat jaga diri dia. Dan dalam sebuah hadis yang lain disebut juga man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da, rawahu Tabrani daripada Ibn Abbas, hadis riwayat Tabrani. Sesiapa yang salatnya tidak mencegahnya daripada perbuatan yang keji dan juga mungkar, maka tidaklah dia bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itulah di situ merujuk kepada menunaikan solat dengan cara yang betul, dengan cara yang khusyuk, dengan cara yang ikhlas, yang mana dengan cara yang tepat itu akan membawa kepada baik bagi orang bila ia dapatlah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang berlaku, tuan-tuan. Maka dengan sebab itulah kita lihat Ibn Mas'ud juga menyatakan bagaimana dalam solat itu dia ada sesuatu benteng untuk kita menghindarkan diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kata Ibn Mas'ud, sesiapa yang solatnya tidak membawa dia kepada ma'ruf, solatnya tidak menegahnya daripada mungkar, maka sebenarnya dia masih lagi jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itulah di situ sebagai satu, kita sebut sebagai satu khulasah, sebagai satu kesimpulan solat ini,
untuk mendapat satu, kita kata, kesan yang terbaik, maka solat itu mesti lakukan dengan penuh ikhlas, dengan penuh khusyuk sedaya mungkin, dengan juga kita menyempurnakan solat dengan sunat-sunatnya, adab-adab dia, bukan sekadar ambil yang wajib saja, kita tambah lagi yang sunat-sunat, adab-adab kita jaga, maka itulah ia juga dapat menjaga seseorang daripada melakukan perkara-perkara dosa dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak lagi yang akan kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada seri yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu dulu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.